A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menggunakan kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam lil Imam Ibn al-Imad yang diterjemahkan oleh Syekh Zakaria Haji Ahmad Wan Besar. Yaqul al-musannif wal mutarjim rahimahumallah, nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa bikum fid darain amin. Kita sampai pada poin yang ke-16. Haram membatalkan sembahyang dengan sebab was-was. Semalam kita dah belajar dengan izin Allah bahawa haram membatalkan sembahyang, keluar dari sembahyang tanpa sebab. Allahu Akbar itu saja nak keluar, Assalamualaikum warahmatullahi, dia keluar sembahyang, haram, berdosa, batal solat dia, haram. Kemudian ataupun dia keluar daripada sembahyang dengan sebab yang tidak penting, seperti sebab yang tidak menyebabkan nyawa ataupun harta. Semalam kita bagi contoh, dia terlupa tutup lampu je, bukan ada mudarat apa pun, sebab habis solat boleh je tutup lampu tu kan. Dan elektrik pun baru 20 sen, 30 sen, ataupun baru 10 sen berapa minit tu satu lampu kan, jadi tidak mudarat. Kemudian hari ni, tajuk hari ni pula ialah kalau dia was-was, Allahu Akbar. Tadi tak sebut Zuhur ke, sebut Asar ke, sebut Zuhur tadi. Haram membatalkan sembahyang dengan sebab was-was. Itu tajuk penting, poin penting untuk tajuk ni. Satu. Yang kedua, was-was yang berlarutan setiap hari dalam wuduk ataupun mandi wajib ataupun solat, itu daripada syaitan. Itu daripada gangguan syaitan. Min syarril waswasil khannas. Ada syaitan khas untuk mengganggu orang sembahyang, nama mereka ialah Al-Khannas. Berkata sebahagian para ulama, punca was-was ini dua. Kenapa satu orang itu kuat was-was dia? Dua. Yang pertama, kurang ilmu. Yang kedua, lemah imannya. Kurang ilmu ni pengetahuan, buat macam ni boleh, buat macam ni tak boleh. Contoh kurang ilmu, selama ni dia ingat waktu takbiratul ihram tu nak kena sebut semua. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam menghadap kiblat kerana Allah. Jadi dia dia rasa tak cukup. Kadang-kadang dah akbar, keluar balik semayang Allah, sebab dia rasa macam tadi tak cukup. Kenapa dia was-was? Kurang ilmu. Sebab waktu takbiratul ihram Allahu Akbar, sikit je aku solat fardu zuhur, yang tu je. Aku solat fardu subuh, yang tu je, pendek je. Yang wajibnya sebut ketika takbiratul ihram, pendek tu saja. Aku solat fardu isya kan. Jadi datang dari
punca was-was yang besar kurang ilmu, yang keduanya lemah iman. Adapun lemah iman, cara dia ialah dengan inilah membanyakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir, Quran, selawat dan sebagainya. Kemudian kita baca sikit. Dia agak bawah ni perbahasan dia agak mendalam. Tak apa, kita hurai juga, kita baca dan saya rumuskan insya-Allah dengan izin Allah. Kebanyakan orang was-was apabila bertakbiratul ihram dia diganggu dengan was-was tentang kesahihannya. Nya tu takbiratul ihram, dhamir tu. Dia was-was tentang kesahihan. Maka dengan sebab demikian keluarlah dia, orang yang was-was tadi, dia pun keluar daripada sembahyangnya dengan memberi salam. Allahu Akbar. Kita dah takbir semua elok dah. Tiba-tiba teringat api yang buat gulai tadi tak tutup. Api tengah menggelegak. Tu bahaya tak? Bahaya. Macam mana nak keluar? Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Boleh tak? Boleh. Sebab ada sebab. Kerana ada sebab yang kuat. Adapun orang was-was, macam kita dah sebut tadi, Allahu Akbar, dia was-was. Dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia keluar daripada solat disebabkan was-was, hukumnya haram dan berdosa. Kemudian bertakbir ihram ia pula kali yang kedua, maka berdosa ia hukumnya setiap kali dia mengulangi bertakbir ihramnya. Orang yang keluar daripada semayang kerana was-was, maka hukumnya haram dan berdosa. Okey, kemudian mana? Setiap kali ia mengulangi bertakbir ihramnya kerana semayang yang pertama itu tidak sah, maka tidaklah perlu bagi keluar daripadanya itu dengan memberi salam. Dan mengerjakan dengan ibadat fasid pada bukan tempatnya adalah haram hukumnya. Dan jika sekiranya sembahyangnya itu sah, maka haram atasnya memutuskannya. Bersalahan bagi Imamul Haramain Al-Juwaini dan Imamul Ghazali, kedua-duanya berpendapat harus memutuskan sembahyang fardunya jika waktunya masih luas, dengan syarat waktu sembahyang tu masih luas. Imam Haramain, Imam Ghazali kata tak apa, orang was-was untuk keluar, ini bukan was-was dah ni, tidak mengapa walaupun tanpa sebab, kata Imam Haramain dan Al-Imamul Ghazali. Bagi salam keluar walaupun tanpa sebab, dengan syarat masa masih luas. Masa apa? Masa solat tu masih luas. Dan pendapat ini wajib dikhususkan lain daripada semayang Jumaat. Adapun semayang Jumaat tetap haram mengikut pendapat Imam Haramain dan Imam Al-Ghazali walaupun waktu masih luas. Kenapa orang yang dah takbiratul ihram kalau semayang Jumaat tanpa sebab haram juga dia keluar? Sebab apa? Sebab semayang Jumaat kalau dia terlepas, maka Jumaat tak boleh dikerjakan secara seorang. Jumaat wajib dikerjakan secara berjemaah. Adapun sembahyang Jumaat, maka keluar daripadanya haram hukumnya dengan setiap hal kerana wajib berjemaah padanya, nya Jumaat. Jika bertakbiratul ihram seorang dengan sembahyang kemudian ia memutuskannya, membatalkannya, jadilah ia fasik dan makruh bagi seorang sembahyang di belakangnya, berimamkannya. Okay, kita tengok habis. Saya ringkaskan masalah ke-16. Nombor 1. Masalah ke-16 dia nak bagi tahu
sekiranya seseorang dah bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian dia was-was je, maka dia tak perlu layan was-was tu, teruskan solat. Kalau dia keluar juga disebabkan was-was tu, dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, disebabkan was-was sahaja, maka batal solat dia dan hukumnya berdosa, iaitu haram. Satu. Poin nombor 16. Habislah, yang tu je lah dia nak beritahu. Yang kedua, kaedah, sesiapa yang sudah mula masuk atau sudah mula memulakan sesuatu ibadah yang wajib, maka haram baginya untuk membatalkannya ataupun sengaja keluar daripadanya. Sengaja nak keluar daripada semayang ataupun sesuatu yang dia dah melakukannya, satu benda yang wajib yang dia dah buat. Sama macam dia dah mula puasa qada. Contoh, dia dah niat malam tadi untuk esok puasa qada, keesokan harinya apa semua dia dah niat dah malam tadi. Tiba-tiba sengaja nak buka puasa pukul 9.30 pagi itu, haram. Sebab kaedah dia, sesiapa yang sudah memulakan sesuatu ibadat yang wajib, maka haram untuk dia membatalkannya dengan sengaja tanpa sebab ataupun keluar daripadanya. Semayang pun macam tu juga. Kalau dia dah start Allahu Akbar, rasa letih nak rehat dulu, sekejap lagi pukul 3.30 semayang, haram. Dia sengaja, bukannya letih yang sampai membuatkan dia tak boleh fokus solat. Dia ada letih yang membuatkan dia tak boleh solat, dia baca pun merapu, itu tak apa. Kalau satu orang solat, contohnya Isyak kan, dia terlampau letih, Allahu Akbar, baca pun Fatihah, masuk ke Al-Falaq, masuk surah pun dia tak ingat dah apa yang dia baca sebagainya, yang tu boleh, dia boleh berhenti untuk dia rehat dulu, tidur dulu, bangun baru solat pula, itu boleh. Okey. Kemudian nombor 3. Poin nombor 16 nak beritahu, perkara yang ketiga ialah seseorang yang sengaja keluar daripada solatnya tanpa sebab, maka jadi fasiklah ia dan makruh solat di belakangnya. Habis yang ke-16. Kita tengok poin yang ke-17. Cukuplah 16 tu, dah banyak benda tu kita tengok tadi kan. Kita belajar banyak benda. Okey tuan-tuan, tengok ke-17. Poin yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni penting, yang ni senang saja insya-Allah. Tidak sah makmum bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Ramai buat benda ni. Macam mana? Macam ni. Imam takbiratul ihram di depan, ni sembahyang berjemaah. Tajuk ni, buku ni kesemuanya tentang solat berjemaah. Bila imam dah takbiratul ihram, Allah, imam nak takbiratul ihram, dia pun Allah juga. Imam belum habis bar. Imam belum habis Allahu Akbar, tak habis bar lagi. Ketika imam baru Allah, dia pun Allah. Apa hukum makmum takbir serentak dengan imam? Batal solat. Bukan makruh, batal solat. Serentak dengan imam. Kita baca. Apabila serentak makmum dengan imam pada takbiratul ihram, maka tidak sah sembahyangnya mengikut qaul yang sahih. Tak sah serentak. Dan jika terdahulunya dengan takbir, kalau dia dulu bagi imam, bagi imam takbiratul ihram, kalau makmum takbir awal pada imam, tadi serentak tak sah, serentak tadi pun tak sah. Kalau awal terdahulunya dengan takbir imamnya, tidak sah sembahyangnya dengan tiada khilaf. Yang ni ittifaq ulama Syafi'iyah kan, sepakat tu. Macam serentak tadi ada khilaf lagi. Saya tak mau masuk sangat perbahasan khilaf ni sebab hukum yang asas ni pun ramai tanya kan. Bila soalan yang kita tengok tu, subhanallah nah,
Hukum-hukum yang asas ni pun ramai yang masih belum tahu. Sebab tu saya tak mau masuk sangat perbahasan khilaf. Bila dia sebut sahih, muqabil dia dhaif. Kalau dia sebut asah, muqabil dia pun kuat juga. Sekali lagi yang hukum-hukum asas ni pun orang masih lagi tak apa nak faham. Kita masuk lagi dalam, jadi saya minta maaf lah, no? Jadi yang mana yang mendengar yang dalam ni kan, yang mana yang mendengar yang ada asas yang kuat tu, saya tak masuk sangat. Sebab majoriti masih tak tahu lagi hukum-hukum yang asas tentang imam dan makmum. Okey, mudahnya, mana-mana makmum yang takbiratul ihram serentak dengan imam pun tak sah. Awal daripada imam lagilah tak sah. Okey, dah selesai yang tu lah. Nabi SAW bersabda, "Idza kabbara fakabbiru." Apabila imam bertakbir, maka hendaklah kamu turut bertakbir. Nombor 17. Kemudian nombor 18. Tadi takbiratul ihram. Sekarang tajuk yang ke-18, makruh makmum rokok atau sujud atau lainnya. Rukun-rukun lain serentak dengan imam. Dia yang serentak dan mendahului dengan imam ni ada 3 jenis dalam semayang. Yang pertama takbiratul ihram, dia ada hukum dia tertentu. Yang kedua rukun-rukun lain, dia ada hukum dia yang tertentu. Yang ketiga bagi salam. Maksudnya ada 3 kategori. Kalau satu orang makmum, dia ikut tu imam, dia serentak rokok, dia serentak sujud, ataupun dia mendahului imam duduk antara 2 sujud, dia mendahului imam i'tidal, yang tu satu hukum. Kategori yang kedua takbiratul ihram. Kategori yang ketiga salam. 3-3 ni berbeza hukumnya. Tadi takbiratul ihram kita dah tengok dah, siapa serentak dengan imam batal solat dia, dan siapa yang mendahului imam batal solat dia. Rukun lain pula yang banyaknya, rokok, sujud, i'tidal, duduk antara 2 sujud, tahiyat awal, kan banyak tu. Kita tengok hukumnya makruh. Apabila makmum serentak mengerjakan rokok atau sujud, rokok dengan sujud je kau ustaz, tak yang lain-lain atau lainnya, maksudnya rukun-rukun lain. Rokok, sujud dan adik-beradik dia, tapi tak termasuk takbiratul ihram dan salam. Sebab tu saya kata ada 3 kategori. Dari segi serentak ataupun mendahului makmum kepada imam. Apabila makmum serentak mengerjakan sujud, rokok atau sujud atau lainnya daripada kedua-duanya dari rukun fi'li dengan imam, tidaklah batal semayang itu. Tak batal semayang siapa ni? Tak batal semayang makmum. Tidak batal semayang makmum. Contoh, dia semayang makmum, imam habis minal jinnati wan nas, imam pun Allah rokok. Macam ni tengok ni tangan saya. Imam rokok, Allahu akbar, serentak. Dia pun rokok serentak dengan imam. Batal ke tidak? Tak batal. Makruh. Kalau lepas rokok, yang tidak sama pula, sami Allahu liman hamidah. Nampak tak? Tu yang tu ibarat kepada i'tidal. Batal tak? Tak batal. Sujud, Allahu akbar, imam Allah pun dia pun elok aja sujud sekali dengan imam. Tidak batal, hanya makruh. Nabi sebut idza raka'a farka'u, bila imam rakaat hendaklah kamu rakaat. Okey, kemudian, dan apabila serentak makmum dengan imam pada perbuatan-perbuatan semayang, tidaklah hasil baginya fadilat berjemaah. Ni yang kedua. Sudahlah makruh, apa dia? Tak dapat fadilat berjemaah. Semayang sah tak? Semayang sah, tapi tak dapat fadilat, habis rugilah dia, kan? Seperti solat seorang diri. Solat dia sah, tetapi seperti solat
seorang diri. Seperti mana berkata Al-Imam Ar-Rafi'i dan Al-Imam Ibn Rif'ah, kerana ia menyalahi imam. Ia ni makmum hak kalut tadi ni, yang semayang yang melakukan rukun fi'li lain serentak dengan imam. Semua rukun fi'li kecuali takbiratul ihram, rukun qauli takbiratul ihram, dan kecuali beri salam. Nah, ni kita sedang bercakap tentang rukun-rukun fi'li lain. Dan qiyas atas yang tersebut, jika sama makmum dengan imam masa qiyam, tidaklah hasil fadilat berjemaah. Ni apa dia ni? Yang ni kalau berdiri sama line dengan imam. Oh, yang ni lagi zakat ni. Noh, tak pernah, jarang sangat ni, noh. Makmum tapi tok imam duduk tang ni, dia berdiri tepi ni. Dia tak duduk depan lah, dia sama. Ni bukan duduk depan lah, duduk depan hukum lain pula, tak sah. Ni yang berdiri sama tempat. Tok imam tang ni, dia berdiri tang ni. Apa hukumnya? Tidak mendapat pahala ataupun fadilat berjemaah. Yang kedua, hukumnya makruh. No? Dan ini jarang berlaku lah. Siapa yang nak pergi duduk tepi tok imam? No? Yang menyebabkan menyalahi imam, sepatutnya makmum hendaklah berdiri di belakang imam. Dan sekurang-kurangnya, kalau tempat tu sempit, contoh saya pernah beberapa kali pergi ceramah di Melaka, Johor, Pahang kan, Sabah, Sarawak, sebahagian masjid sampai tak cukup ruang. Nah, AJK dah pindah ke depan satu saf, orang penuh lagi, pindah ke depan lagi, dalam mihrab pun penuh juga kan. Jadi seorang main duduk di sebelah. Bila seorang berdiri di sebelah, kalau kaki dia, tumit dia selari dengan tumit imam, maka tak dapat pahala berjamaah dan makruh. Dia kena duduk belakang sikit tak apa, panjang ni pun tak apa. Ni tumit imam, ni tumit dia di belakang sikit, macam ni. Tumit dia di belakang sikit, macam itulah. Ini tumit imam, ni tumit dia belakang sikit macam tu. Tak apalah, belakang sikit, supaya dia mendapat fadilat berjemaah dan tidak makruh. Kurangnya tumit makmum ke belakang sedikit daripada tumit imam. Habis nombor 18. Kita tengok nombor 19 pula. Bismillah. Hukum makmum salam serentak dengan imam. Okey, ni salam. Saya ulang balik. Kalau makmum serentak dengan imam takbiratul ihram, imam Allah, dia pun Allah. Imam sebut Allah, dia pun Allah. Bukan belakang tau, serentak. Maka batal solat dia. Kalau dia mendahului imam takbiratul ihram, lagilah sepakat a'immatus syafi'iyah ala butlani salatihi, bahawa batal solat dia. Satu. Yang kedua, kategori yang kedua, kalau makmum serentak rakaat dengan imam, serentak sujud, serentak i'tidal, serentak duduk antara dua sujud, serentak, kan banyak perbuatan lain, yang tu hukumnya makruh dan hilang fadilat berjamaah. Kategori yang ketiga, kalau makmum serentak dengan imam bagi salam. Kita tengok. Jika makmum memberi salam serentak dengan imam, dia pun Assalamualaikum, waktu imam tu dia pun juga serentak. Jika makmum memberi salam serentak dengan imam, maka masalah ini ada dua wajahan. Arab kata wajahan, dua pendapat maksudnya. Ra'yan. Di dalam beberapa buah kitab ulama Khurasan. Kenapa ulama Khurasan tak payah bahas lah tu, no? Tak payah bahas, saya tak mau masuk sangat. Dan wajah yang terlebih asah dia ni kan, tu dia. Kalau baca cetakan ni kan, asah yang betulnya asah kan, alif hamzah sad ha, asah. Bila dalam kitab fiqh sebut asah, sebut juga, saya beritahu juga, dia lawan dia sahih. Pendapat yang satu lagi pun kuat juga, bawah sikit je kalau asah.
Nah, kalau dalam kitab fikah sebut pendapat ini adalah qaul yang sahih, yang tu maksudnya muqabil dia dhaif. Saya ulang balik sebab tu saya tak mau masuk sangat tu kan, sebab jadi yang hukum asas tu kita jadi tak faham. Saya minta maaf, kita tak payah masuklah dalam sangat. Jika makmum memberi salam serentak dengan imam, maka masalah ini ada dua pendapat di dalam beberapa buah kitab ulama Khurasan, dan wajah yang terlebih asah daripada kedua-duanya ialah tidak batal sembahyangnya. Kalau serentak dengan imam bagi salam, tak batal. Bersalahan jika serentaknya pada takbiratul ihram. Pengarang bagi tahu, tapi kalau takbiratul ihram tak boleh. Kalau serentak dalam takbiratul ihram batal. Kalau serentak bagi salam tak batal. Maka sembahyangnya tidak sah mengikut qaul yang sahih tu tadi, yang takbiratul ihram. Dan jika sekiranya kita berkata tidak batal, tetapi luput fadilat berjamaah kerana menyalahi imam. Siapa yang bagi salam serentak dengan salam imam, batal tak sembahyang dia? Semayang tak batal, tapi luput fadilat jemaah. Rugi, sangat-sangat rugi. Kerana fadilat berjamaah 27 kali ganda. 27 kali. Kalau gaji kita 3,500 kali 27. 27 kali 3,500. Allah bagi kepada satu orang yang buat kerja kepada Allah, iaitulah solat. Saya analogikan kerja kepada Allah tu kan, solat. Kalau dia mengerjakan tuntutan itu secara berjamaah, Allah double 27. Bagi salam serentak dengan imam sah, tapi hilang fadilat berjamaah. Hilang fadilat berjamaah. Okey, kemudian habis yang ke-19. Saya rasa yang tu dulu, sebab yang ke-20 ni sangat panjang. Yang tu saja, kita dah nak masuk waktu zuhur. Yang ke-20 ni dia agak panjang. 20 ni saya akan ringkaskan nanti. Esok insya-Allah saya akan ringkaskan. Itu pun memerlukan dalam 10 minit jugalah untuk poin yang ke-20. Alhamdulillah atas nikmat ilmu iman yang Allah Ta'ala bagi pada saya dan kita semua. Semoga Allah Ta'ala jadikan ilmu yang kita dapat pada petang ni sebagai ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.